السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Moga-moga Allah membimbing kita dalam kita berusaha memahami ayat-ayat Allah, memahami dan menghayati kehendak Allah di sebalik firman-Nya di dalam Al-Quranul Karim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ketiga daripada surah Al-A'raf. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Yang bermaksud, katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, turutilah apa yang telah diturunkan kepada kamu daripada Tuhanmu dan janganlah kamu menurut pemimpin-pemimpin yang lain daripada Allah. Tetapi sayangnya amatlah sedikit kamu mengambil peringatan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada manusia, hendaklah kamu menuruti atau mengikuti pengajaran yang diturunkan Allah di dalam Al-Quran. Kerana Al-Quran itu mengandungi hidayah, mengandungi cahaya petunjuk dan keterangan yang jelas. Dalam hubungan ini, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menyatakan, tidak ada satu ayat pun yang diturunkan melainkan kamu mestilah mengetahui mengapa ia diturunkan dan apa pula erti dan maksudnya. Imam Zajjaj pula mengatakan, ikutlah Al-Quran dan pengajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah telah menyatakan dalam suratul Hashr ayat yang ke-7 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang bermaksud, maka apa perkara yang dibawa oleh Rasul itu kepada kamu, hendaklah kamu mengambilnya, dan apa yang ditegah mengerjakannya, maka hendaklah kamu tinggalkan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, seterusnya Allah menyatakan dalam firman-Nya dalam ayat ini yang berbunyi, wala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Yang bermaksud, dan janganlah pula mengambil orang yang mengajak kepada kesyirikan. Janganlah kamu menjadikan golongan yang mengajak kepada kesyirikan dan kekufuran menjadi pemimpin kamu, menjadi penolong kamu, pembela kamu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kamu mentaati dan mengikutinya. Golongan yang seperti ini tidak boleh kamu ikuti atau taati, kerana golongan ini akan sewenang-wenangnya membuat hukum halal dan haram dengan pengaruh syaitan dan pengaruh kemahuan hawa nafsu mereka, yang mereka menyangka bahawa mereka lebih pandai dan bijak daripada kamu supaya kamu ikut dan contohi mereka. Padahal tujuan mereka adalah tidak lain untuk menjerumuskan kamu ke dalam kesesatan. Maksudnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sahajalah yang layak dijadikan pemimpin, pembela dan penolong kita. Tetapi apakan daya, qalilan ma tadhakkarun, amat sedikit orang yang mahu mengambil peringatan dan menjadikannya sebagai teladan dan pengajaran. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, antara implikasi ayat ini ialah Allah menegah sesiapa pun untuk mentaati sesuatu urusan agama yang bukan diperintahkan oleh Allah menerusi wahyunya, seperti mana yang pernah berlaku atau dilakukan oleh ahli kitab, kerana mereka mentaati dan menjadi pak turut dan bertaklid buta sahaja kepada apa yang diperintahkan oleh ketua-ketua agama mereka,
oleh pendeta-pendeta mereka tanpa mereka mengetahui bahawa pendeta dan ketua agama itu telah memandai-mandai dan menokok tambah di dalam ibadah mereka dengan perkara-perkara yang tidak diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara yang sama hendaknya janganlah berlaku kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mari kita lihat pula ayat yang keempat daripada surah Al-A'raf. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ. Yang bermaksud, dan berapa banyak negeri yang kami binasakan, iaitu datang azab seksa kami menimpa penduduknya pada malam hari atau ketika mereka berehat pada tengah hari. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, setelah Allah Subhanahu wa taala menyuruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya memberi amaran kepada kaumnya, selain menyerukan seruannya kepada mereka agar mentaati dan mengikuti segala perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah, maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman, iaitu bakal menurunkan siksaannya yang sangat dahsyat dan menakutkan sekiranya amaran tersebut tidak diendahkan oleh mereka. Maka Allah mengingatkan dalam ayat ini bahawa pada masa yang telah lalu, bermaksud umat-umat yang terdahulu, berapa banyak negeri-negeri atau kawasan-kawasan yang telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibinasakan disebabkan kederhakaan penduduknya terhadap Allah, disebabkan pendustaan dan sikap yang tidak mahu beriman dan menentang para rasul yang diutuskan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan kebinasaan itu bermaksud kebinasaan yang ditimpakan Allah kepada negeri-negeri itu ada kalanya pada waktu malam, tatkala penduduknya sedang tidur nyenyak, seperti mana yang berlaku kepada kaum Nabi Lut alaihissalam. Dan ada ketikanya ia datang ketika mereka berbaring merehatkan diri pada waktu siang hari, seperti mana halnya kaum Nabi Shu'aib alaihissalam. Seperti yang disebutkan auhum qailun, iaitu masa mereka berehat atau menikmati qailulah, iaitu masa tidur atau masa rehat sekejap atau sebentar sebelum zuhur atau pada waktu tengah hari. Maka dalam masa iaitu sebelah malam dan sebelah siang, dua masa yang biasanya manusia sedang berehat atau sedang diulit mimpi, dengan tidak semena-mena Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab pada masa tersebut, iaitu masa yang sama sekali mereka tidak dapat menjangkanya. Maka ayat ini mengingatkan kita supaya janganlah terpedaya dengan ketenteraman, jangan tertipu dengan kemewahan dan kesenangan yang sedang dinikmati, dan janganlah menyangka bahawa ia akan kekal selama-lamanya, kerana kalau Allah telah menetapkan dan menentukan bahawa bala bencana dan malapetaka itu akan berlaku ataupun akan diturunkan, maka semua itu boleh terjadi dengan serta-merta, boleh terjadi tanpa sebarang amaran dan tanpa sebarang tanda. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hal ini ditujukan kepada golongan yang ingkar dan kufur, khasnya golongan musyrikin Makkah yang ketika itu merasa sombong, takabur dan rasa berbangga dengan kekuatan mereka, dengan kekayaan, kemuliaan yang mereka sama sekali tidak akan menjangkakan atau tidak menyangka bahawa mereka boleh ditimpakan dengan azab seperti mana yang ditimpakan oleh Allah kepada kaum atau umat yang terdahulu. Maka ini samalah seperti yang Allah ceritakan mengenai kebanggaan mereka dalam surah Saba pada ayat 35 yang berbunyi, وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ مَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ. Mereka berkata, kami lebih banyak daripada kamu, iaitu lebih banyak harta dan anak-anak, dan kami tidak akan diseksa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mari kita lihat ayat seterusnya, itu ayat keempat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. Yang bermaksud, maka tidak ada yang mereka katakan ketika datangnya azab kami kepada mereka, melainkan mereka mengakui dengan berkata, sebenarnya kami adalah orang-orang yang zalim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka persoalannya, apakah yang berlaku tatkala turunnya azab kepada golongan manusia tatkala mereka sedang berehat, sama ada di waktu malam atau di waktu tengah hari? Maka apabila datangnya azab
yang menggemparkan mereka tatkala atau ketika masa yang tidak mereka sangka sama sekali, tatkala mereka sedang bersantai-santai, sedang berehat, sedang melepaskan lelah. Maka tatkala turunnya azab pada masa itu, mereka mengaku di atas dosa-dosa mereka, dan mereka berkata dalam penuh ataupun dengan penuh penyesalan, dan kerana terlalu inginkan keselamatan, kerana tidak sanggup untuk mengalami situasi tersebut. Inna kunna zalimin, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini dan ayat sebelumnya menjelaskan kepada kita sejelas-jelasnya bahawa kemusnahan umat-umat terdahulu faktornya ialah kederhakaan mereka. Faktornya ialah keburukan mereka, fasad yang mereka lakukan, dan disebabkan sesatnya mereka daripada jalan yang benar, dan ia merujuk kepada sunnatullah, ketetapan Allah yang sama sekali tidak akan berubah pada mana-mana tempat, ataupun tidak akan berubah pada bila-bila masa. Dan orang-orang yang zalim itu tatkala dikejutkan dengan hukuman atau bala yang Allah turunkan, pasti akan menyesal dan pasti tidak mampu untuk mengingkari apa yang telah mereka lakukan, yang hakikatnya telah menjemput azab tersebut. Akan tetapi semua itu atau penyesalan itu tidak boleh memberi manfaat ketika itu, kerana penyesalan itu sudah hilang ataupun sudah di luar masa yang ditetapkan. Kerana sepatutnya mereka bertaubat, mereka kembali kepada Allah, iaitu meninggalkan dosa-dosa yang mereka lakukan tatkala datangnya amaran daripada para rasul dan sebelum diturunkan azab kepada mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apakah hikmah Allah Ta'ala mengkhususkan dua masa atau dua waktu untuk diturunkan azab ini? Maka jawapannya ialah kerana kedua-dua waktu tersebut adalah waktu manusia dalam keadaan melepaskan lelah, dalam keadaan mereka santai dan lalai, dan mereka tidak menyangka sama sekali akan berlaku apa-apa yang buruk tatkala itu. Maka apabila turunnya azab Allah ketika waktu yang mereka mengharapkan ketenangan, mengharapkan kerehatan, maka ia lebih memeritkan dan lebih memeranjatkan serta menyeksakan. Maka dengan itu sewajarnya insan tidak merasa aman, tidak merasa senang dengan kemewahan yang dan keamanan yang dinikmatinya, sedangkan dia tidak berfikir bagaimana untuk bersyukur kepada Allah di atas nikmat ketenangan dan keamanan tersebut. Maka sepatutnya insan itu menjalani kehidupannya dengan sentiasa berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala dalam khauf dan rajaknya kepada Allah, agar keamanan yang dinikmati itu disertai dengan redha Allah Subhanahu wa taala. Qulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.